Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita fahami secara bersama beberapa hari lagi ataupun 2-3 hari lagi kita akan menyambut kedatangan tetamu agung Allah yang dinamakan Ramadan Al-Mubarak. Tetamu agung Allah akan bertandang menziarahi makhluk di bumi, dan satu hari nanti ia akan berakhir kembali dan berpisah dengan penduduk bumi. Lalu dia akan mengkhabarkan kepada Allah, siapakah di kalangan penduduk bumi yang berjaya meraih kedatangan tetamu agung Allah Ramadan Al-Mubarak, dan siapakah yang gagal untuk meraih kedatangan tetamu agung Allah yang dinamakan Ramadan Al-Mubarak. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila menghampiri tibanya waktu Ramadan, Nabi SAW akan mengimpulkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu Nabi SAW menyampaikan peringatan tentang kedatangan Ramadan, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban, faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun. Salman Al-Farisi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba di akhir Sya'ban, Nabi SAW akan menyampaikan khutbah ataupun ceramah kepada kami, kata Salman Al-Farisi. Boleh dikatakan pada hari ini kita melaksanakan program istighfar Ramadan, walaupun istilah ini tidak disebut dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Tetapi Nabi SAW menyampaikan satu pidato. Faqala, lalu Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun, hendak datang kepada kalian satu bulan yang cukup dahsyat dan cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah sahabat tidak mengetahui Ramadan adalah bulan yang mulia? Apakah sahabat tidak mengetahui Ramadan adalah bulan yang dahsyat? Apakah sahabat tidak mengetahui bulan Ramadan ada keistimewaan? Sudah tentu jawabannya ialah para sahabat mengetahui kehebatan Ramadan. Bahkan mereka lah orang yang tahu untuk meraih kedatangan tetamu agung Allah Ramadan Al-Mubarak. Tetapi kenapa Nabi memberi peringatan kepada para sahabat? Antara sebabnya, hadirin sekalian, adalah ingin memperingatkan kita, bukan sahaja sahabat, bahkan memperingatkan kita tentang kedatangan bulan yang cukup dahsyat. Kerana di bulan Sya'ban ini Nabi menyatakan adalah bulan yang sering dilupakan dan dilekakan ataupun manusia leka dalam menghadapi Sya'ban. Nabi menyatakan, dzaka syahrun yaghfulu anhu nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang selalu manusia ini leka dan juga lupa. Yang Nabi perbanyakkan puasa di bulan Sya'ban dilupakan oleh umat Nabi SAW. Sya'ban merupakan bulan yang perlu diperbanyakkan puasa sunat sebagai persiapan berhadapan dengan Ramadan. Tetapi di Sya'ban lah kebanyakan dilupakan oleh manusia tentang ibadah-ibadah sunat. Nabi menyatakan dalam hadis, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkat segala amalan. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku sangat suka Allah mengangkat amalanku dalam keadaan aku sedang melakukan ibadah puasa. Di dalam Sya'ban, khususnya di akhir-akhir Sya'ban, kebanyakan kita menguatkan tentang ibadah sunat,
disebabkan banyak program-program yang berbentuk jamuan. Ada di kalangan kita yang mengadakan majlis istighfar Ramadan pada jam 10 pagi. Ada di kalangan kita yang hendak menunaikan ibadah umrah selepas bayar, lalu melaksanakan majlis-majlis kesyukuran di hujung-hujung Syaban, sehingga Syaban merupakan pesta makan dan orang melupakan ibadah untuk berpuasa. Ada di kalangan kita hadirin sekalian yang menjadikan Syaban adalah bulan untuk membalas dendam ataupun persiapan yang sebanyak-banyaknya untuk menyumat makanan ke dalam perut mereka, di atas hujahnya bahawa Ramadan kita tidak boleh lagi menjamu makanan di siang hari. Inilah kesilapan besar yang Nabi SAW ingin sebut kepada para sahabat dan menjadi panduan kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam khutbah kita yang lalu pernah kita nyatakan Rajab dan Syaban adalah 2 bulan yang mempunyai persaudaraan dengan Ramadan. Ulama menyatakan syahrul Rajab syahrul Bizri, wa syahrul Syaban syahrul Suqya, wa syahrul Ramadan syahrul Hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk meletak benih, bulan Syaban adalah bulan untuk menyiram benih, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mengambil hasil. Mana mungkin orang akan mendapat hasil sekiranya dia tidak meletakkan benih dengan melakukan ibadah sunat di Rajab dan Syaban. Sekiranya orang memulakan ibadah di awal Ramadan, orang memulakan sedekah di awal Ramadan, orang memulakan sunat yang lain di awal Ramadan, orang yang memulakan Al-Quran di awal Ramadan, kemungkinan ia akan gagal ditarbiyah oleh Ramadan. Apabila Ramadan telah meninggalnya, lalu ia akan meninggalkan semula amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebahagian kita bukan tewas setelah berlalunya Ramadan. Sebahagian kita tewas disebabkan tidak melakukan persiapan di Rajab dan Syaban. Kita tewas di dalam pertengahan Ramadan. Di awal Ramadan masjid kita menjadi meriah, 10 terakhir masjid kita menjadi berkurangan. Di awal Ramadan kita bersemangat, setelah separuh Ramadan hanya 4 rakaat tarawih sahaja yang ditunaikan. Lalu mereka menjadikan medan-medan perbincangan di luar masjid untuk menunggu salat witir. Kenapakah jiwa mereka menjadi lemah, hadirin sekalian? Kerana mereka tidak bercucuk tanam di Rajab dan Syaban. Akhirnya sebelum Ramadan beredar, mereka tewas berhadapan dengan ujian melakukan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi turut menyatakan dalam hadis yang dinyatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi, Nabi menyatakan Ramadan juga syahrul mubarakun, bulan yang diberkati, kerana di dalamnya ada waktu dan perkara-perkara yang diberkati oleh Allah, dan perkara yang berkat inilah yang akan membawa menjadi berkat di luar-luar Ramadan sementara menunggu Ramadan yang seterusnya. Antara perkara yang berkat yang sebahagian kita meninggalkan perkara tersebut, yaitulah menjamah makanan sahur pada ketika sahurnya. Sebahagian kita yang telah menjamah makanan selepas tarawih, apabila dikejutkan oleh pasangan istri ataupun anak, ataupun dikejutkan oleh ibu dan ayah, alasan kita mengatakan kami tidak akan menjamah sahur, wahai si ibu, kerana kami sedang kekenyangan. Ini adalah kesilapan besar di kalangan kita hadirin sekalian, yang kita merasakan dan kita paham. Jualan sahur adalah untuk mengenyangkan waktu kita berpuasa. Ini adalah hikmah dan sebab yang ketujuh kenapa disuruh oleh Nabi untuk kita bersahur. Hikmah yang ketujuh adalah untuk mengenyangkan perut. Adapun hikmah yang pertama untuk mendapatkan keberkatan. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan tasahharu
fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Sebahagian di kalangan kita, apabila perutnya kekenyangan, ia melupakan sahur dengan sebiji kurma. Dengan sebiji kurma inilah yang akan memberkatkan tenaganya untuk ia terus melakukan taat di luar Ramadan. Dengan sebutir kurma inilah yang membantu tenaganya untuk berjuang melakukan ibadah setelah mana berlalunya Ramadan. Ia melupakan dengan seteguh air inilah yang membantu dan menguatkan ia untuk menunaikan salat berjemaah setelah mana berlalunya Ramadan. Hari ini kita dapat melihat bagaimana di kalangan umat Islam apabila dilakukan azan mereka merasakan perkara biasa dan tidak merasakan ia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka gagal mendapat keberkatan di bulan Ramadan, mereka membiarkan waktu barakah berlalu, lalu Allah menghapus keberkatan usia di luar Ramadan. Al-Quran sudah tidak mampu dikhatam di bulan Syawal. Al-Quran sudah tidak mampu dikhatam pada bulan Muharram. Al-Quran hanya mampu dikhatam pada bulan Ramadan sahaja, kerana ia telah mengabaikan waktu-waktu barakah di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita menginsafi dan sama-sama kita gunakan 2-3 hari yang berbagi untuk kita bertaubat dan berselawat dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan memperbanyakkan sedekah sebagai persiapan untuk kita mendapat satu keberkatan yang hebat yang boleh membina hidup kita sehingga ke akhir hayat dengan kehidupan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.